Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa nusalli wa nusallim 'ala hadzal nabiyil karim wa 'ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil 'aziz. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnianya Allah Subhanahu wa ta'ala beri kesempatan kepada kita untuk kita sama-sama berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkati pertemuan kita, insya-Allah. Hari ini kita akan sambung muka surat 17 ya. Perenggan yang pertama tu kot, belum lagi. Perenggan pertama tu belum lagi kita ya. Baik. Masih lagi dalam tajuk kesempatan bertaubat untuk memohon keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga kita dapat manfaat daripada penulisan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Muka surat 17 diriwayatkan daripada Sahlu ibni Abdullah At-Tastari. Dia berkata, mahukan kematian dilarang kecuali bagi 3 jenis orang. Artinya kalau kita hari ini minta mati, mengharapkan kematian, kecuali bagi 3 orang. Maksud 3 orang ni boleh, iaitu orang yang tidak mengetahui apa yang akan berlaku setelah kematian. 1. 2. Orang yang lari daripada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. 3. Orang yang amat ingin sekali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu 3 orang ya. Yang pertama tadi, orang yang tidak mengetahui apa yang akan berlaku setelah kematian ya. Dengan makna hari ini apa yang disebut secara jelas bahawa hari ini bila Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita untuk mohon redha, al-istitab ataupun al-isti'tab,
minta redha dengan apa yang berlaku pada aku. Ini perintah Allah Ta'ala. Maksudnya, bila mana kita Allah uji dengan pelbagai ujian, rintangan yang tak berhenti-henti, maka di situ kita ada istilah yang dipanggil isti'tab. Isti'tab. Dalam ayat Allah Ta'ala, surah Fussilat ayat 24 ada sebut istilah atau perkataan itu. Wa fa in yasbiru fannaru mathwal lahum. Meskipun mereka bersabar atas azab mereka, iaitu azab api neraka, maka nerakalah tempat tinggal mereka. Wa in yasta'tibu, jika mereka minta kesian belah, fama hum minal mu'tabin, maka mereka itu tidak termasuk orang yang layak dikasihi. Dengan makna Allah Ta'ala buka ruang bagi orang yang layak untuk diberikan belas kasihan, maka tinggal lagi kita hari ini mohon saja. Isti'tab dipanggil, kita minta belas kasihan. Yang kita faham hari ini istighfar. Istighfar tu minta ampun segala dosa. Isti'tab, itu ejaan dia nak tunjuk poinnya. Isti'tab tu, isti'tab, minta redha. Okey, tapi dia lebih kurang seperti istighfar. Cuma istighfar ini dia minta ampun. Minta ampun ini nak tak nak dengan jalan taubat, ataupun minta kasihan belah ni dengan cara kita redha. Redha. Maka hari ni redha ni berlaku di sebalik ujian. Minta ampun di sebalik kesalahan. Nampak tu bezanya. Minta dengan Tuhan bila mana kita melakukan sebarang dosa, terkeji, tercela, benda yang kita tahu Tuhan memang tak bagi, sama ada dalam keadaan suka ataupun tidak suka. Jadi cara nak tutup balik peluang tadi adalah dengan cara istighfar. Istighfar. Yang disebutkan isti'tab ni pula bagi orang yang mana rasa penat teruji. Penat betul teruji, satu demi satu beri. Maka ke situ kita duduk seketika dengan sama ada dalam jalan istighfar kat situ, duduk saja dengan istighfar. Duduk saja mengucapkan lafaz apa nama, la haula wala quwata illa billah, dia bagi lafaz hauqalah. Ataupun kita doa seperti doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini duduk ni tiga-tiga ayat yang memang disesuaikan bagi keadaan orang berserah dan berharap. Ini kalimah dia. Doa Nabi Nuh, doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu doa. Juga apa yang diajarkan Nabi khususnya kepada sahabat seperti Abu Dzar Al-Ghifari, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi ini antara yang boleh kita lafazkan, ataupun yang paling mudah sekali dengan jalan istighfar. Istighfar boleh letak semua keadaan. Jadi bila kita membacakan zikrullah, semayang dalam keadaan teruji saat ketika itu, maka itu istilahnya bila kita duduk seketika mengharapkan pertolongan, berserah, itu namanya isti'tab. Isti'tab. Jelas nampak beza isti'tab dengan istighfar tadi. Nampak beza kan? Isti'tab. Jadi hari ini apabila kita memahami kedudukan orang yang hari ini bila minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan jalan isti'tab dan istighfar. Okey. Isti'tab tadi mau redha lah, redha. Bila orang cakap redha ya atas apa berlaku, insya-Allah redha. Awak pun dah redha lama dah. Awak pun dah redha dengan sekian-sekian. Itu maksud orang yang tinggi tahap isti'tabnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasrahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang yang kata orang yang minta belas kasihan Allah.
Okey. Maka minta belas kasihan Allah itu namanya redha. Udah Allah ambil segala nikmat-nikmat atas muka bumi daripada kaca umum, pada kacamata umum dah hilang, tak ada apa. Siapa lagi kita nak harap belas kasih? Allah je lah kita harap. Maka itu namanya redha. Itu namanya redha. Okey, baik. Jadi apabila seseorang, apa yang diriwayatkan oleh Sahl ibn Abdullah tadi, dia berkata kalau seseorang tadi, setengah orang, bila mana dalam keadaan stres, sangat tekanan yang amat tinggi, apa lagi yang dia begitu? Ambil aku senang. Dia tak boleh go dah rasa. Apa-apa ujian mendatang, soal kesihatan ke kehilangan orang tersayang ke apa ke, maka perkara tersebut tak dibenarkan. Pada hukum asal tak dibenarkan. Kecuali 3 orang ni kita tengok sikit perspektif dia. Orang yang tidak mengetahui apa yang akan berlaku setelah kematian. Artinya orang ni adalah orang yang disifatkan sebagai orang yang seolah-olah tiada taklif. Apa maksud taklif? Macam orang yang tak faham apa yang sedang berlaku, yang akan bagaimana kita nak tempuh akan datang. Sepatutnya orang yang rasional bila minta mati ni, dia tahulah lepas mati dia atas muka bumi ni, dia ada satu alam yang dia tunggu kat sana. Namanya alam barzakh. Alam barzakh pun apa persediaan kita nak tempuh di situ. Lainkan kalau orang yang tak tahu apa berlaku lepas tu, minta, silakanlah minta. Maksudnya dia tak mungkin baginya tidak perlu apa-apa preparation, persediaan dan apa sebagainya. Jalan je. Yang penting hidup manusia ni ada satu tahap dia akan pergi. Maksudnya ibarat orang yang tiada taklif. Maksudnya orang yang tidak ada pemberat. Hari ni kita ni buat sesuatu atas muka bumi ni sebab taklif. Apa sebab taklif? Rasa tanggungjawab. Kita ni dipertanggungjawab menjalankan kerja-kerja hamba. Habis dunia sini lepas pun, macam mana aku nak ngadak akhirat barzakh nanti, selamat aku nak duduk mentara kiamat tu, apa persiapan aku. Maka orang yang sentiasa memikirkan apa kepentingan nanti, ke rasa tak cukup masa lagi nak minta mati ni. Itu first kali. Kalau orang terus dia jadi golongan pertama ni, tak tahu apa pun lepas mati, silakan minta lah nak mati, pasal tak tahu apa kan. Satu. Kedua, orang yang lari dari takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pun nombor 2 ni pun bukan orang yang terpuji lagi. Ibarat kecuali orang ni dapat lari daripada takdir Allah. Persoalannya, boleh lari ke? Tak boleh. Nak lari pada takdir Allah, nak lari macam mana? Semua tu dah tersurat. Kita telah tersebut pada lepas kan. Takdir manusia tu dia ada 2. Sama ada takdir mubram, takdir yang dah tetap. Yang kedua, takdir dipanggil takdir muqayyad. Apa dapat contoh takdir ni? Tengok jadual. Jadual tu cak tulis Isnin 11 hari bulan, ustaz sekian, subjek sekian, kitab sekian. Itu dipanggil takdir yang sudah tersurat. Tulis siap-siap untuk bulan 1 pun, betul tak? Kadang-kadang mana ada orang datang hari ni ngaji, hari ni baru tulis, ya tak? Dia dah tulis siap-siap dah. Tahun depan punya cerita ni siap dah tersurat. Okey. Maka bila dituliskan sekian-sekian, 11 hari bulan, contohlah bulan 1 kan, yang paling awal contohnya Ustaz Mior Rafi, betul. 1 hari bulan, kedua hari bulan 1 akan datang. Contohlah Ustaz Rafi tu. Ditulis itu Ustaz Rafi 1 hari bulan 1. Contoh ambillah 2 bulan 1. 2 hari bulan 1 Ustaz Mior ngajar PK kitab sekian. Kuliah maghrib. Tepat masa kuliah maghrib dia memang dia datang. 21 bulan 1 ke dia datang. Kemudian dia nama Rafi, dia juga ngajar kitab fiqh. Ustaz Rafi dia ngajar kitab fiqh, dia juga apa nama subjeknya fiqh dan juga kitabnya teli. Bila teli semua itu dia bagi takdir mubram, tepat. Artinya ubah tak apa yang disetting dari awal tu? Tak ubah. Tepat. Betul-betul berlaku seperti apa ketetapan yang tersurat. Tulis ni masa bulan 12 lagi. Untuk bulan 1 tu. Okey, dah satu lagi tapi takdir muqayyad. Yang agak banyak ni Ibnu Abbas. 30 hari bulan 1 contoh. Dia 30 je kan. Sabtu 30 bulan 1 Ibnu Abbas tauhid rahsia kematian. Tunggu 30 hari tak datang. Tulis
tapi tak datang. Sebab apa? Tertakluk kepada perubahan. Itu namanya muqayyad. So, tulis-tulis dah. Artinya tulisan tu tak dipadam pun. Tiba hari jadi tak ada dia. Sebab takdir itu sudah dinamakan takdir muqayyad, tertakluk. Orang pun tanya, apa tak datang? Oh, nyalah orang kan. Macam tu lah kan. Nyalah sedang mata hanya. Persoalannya tak dipadam pun tu. Suratan tu tak dipadam, cuma tak datang. Tak berlaku kau tersebut. Maka di atas muka bumi, ginilah cara takdir yang tercatur atas muka bumi ni. Percaya tu tidak? Kita katakan hari ini betul, jodoh, rezeki, ajal tangan Tuhan. Dia tercatat dah semua ini. Kalau dah tercatat, apa dia jangan lagi doa panjang umur? Ha? Apa dia jangan doa panjang umur? Dah ada dah umur tu. Betul tak? Allah panjang usia, siap doa, siap hari birthday je doa je. Panjang umurnya. Okay, doa lagi minta Ustaz, doa panjang umur, panjang umur. Allahumma tawil amrahu, tawil umur. Doa sebenarnya. Sebab ada di dalam pensyariatan kita bahawa dengan berbuat sedemikian apa, sambung silaturahim, sedekah, berumur, Allah Ta'ala berikan kepanjangan umur atas musabab silaturahimnya apanya. Maka kita hari ni faham, oh, berubah atas tak berubah, sudah ditetapkan. Si fulan Ibnu Abbas matinya tarikh sekian. Macam mana itu dia dalam kalender tu lah. Tiba hari jadi tak jadi. Sebab amalan dia tadi tu bagi makan orang, sedekah banyak, orang doa mustajab, ulama tolong doa, maka Allah akan pindah. Itu bagi muqayyad, tertakluk kepada pindaan. Maka hari ni setiap apa yang ada di dalam takdir kita ni, Allah Ta'ala boleh suratkan sama ada mubram ke muqayyad. Atas tak berubah. Macam tadi dah nama saya, datang tak datang, ada je nama itu 30 bulan. Tapi natijah tak ada. Persoalan dah tertulis tak? Maka artinya apa yang disurat kat atas tak berubah. Cuma kesan saja jadi atau tidak. Maka sebab tu hari ni kita boleh beramal. Sebab tu atas muka bumi hari ni kita boleh buat sesuatu. Tak ada serahkan takdir bulat-bulat. Kita buat kerja ini, buat kerja ni, buat ini. Mudah-mudahan kena dengan apa yang Allah kehendaki, Allah redha tu. Kena apa yang Allah redha tu. Maka tak boleh kita sebarangan katakan bahawa hari ni ni agak macam ni. Kita pun jawab, dah tak elok lepas saya dah disurat ke atas tu aku memang apa ni. Tak mahu. Itu salah dalam membaca takdir. Dalam memahami ayat tauhid tu salah. Kalau Allah berkehendak, apa yang tulis tu jadi betul. Kun fayakun, jadi. Tapi hari ni kerja buat makhluk atas muka bumi ni, dia bagi satu makhluk yang tak nampak, namanya akal. Akal dengan kerja buat hari ni, sebab tu kita faham wahdaniyah Allah ni. Bab tauhid kan. Wahdaniyah Allah. Belajar sifat 20 kan. Apa yang kita faham tentang wahdaniyah? Esa Allah. Esa Allah Ta'ala itu dari sudut af'al. Esa Allah Ta'ala dari sudut zat. Esa Allah Ta'ala juga dari sudut af'al, zat dengan af'al, sifat dan zat. Zat dulu, sifat, baru af'al. Esa Allah Ta'ala ni, ya betul. Allah Ta'ala itu dia ada perbuatan yang dikehendaki. Bukan makna kalau benda tu jadi, mesti jadi tu, artinya tu tak wajib pada dia. Bukan. Makhluk ni atas dia nak jadikan macam mana. Buat ibadat siang malam pagi petang neraka, boleh. Atas dia, perbuatan dia. Dia jarang buat, ujung nak mati baru Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, masuk syurga. Sepanjang zaman buat orang pegang syahadah sekali masuk syurga. Sebab apa? Dia berkehendak. Perbuatan dia, bukan perbuatan kita. Itu esa Allah. Jadi apa yang kerja kita nak buat ni?
sebagai manusia biasa, syariat yang sudah disuratkan sedemikian, apa yang patut yang kita rasakan Allah redha dengan perbuatan ataupun dengan kehendaknya, buat. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang yang terpilih, dapat yang nikmat-nikmat yang dikehendaki. Itu je kerja kita. Maka hari ini nak balik persoalan apa yang disebut oleh Sahlul Ibni Abdullah Al-Tustari. Siapa yang nak mati ni tak boleh lah minta orang itu je nak mati, kecuali orang itu memang tak berakal. Yang kedua, dia nak lari pada takdir Allah Ta'ala, tak boleh juga. Ataupun yang ketiga ni, orang yang amat ingin sekali berjumpa dengan Allah. Yang ini tak ada masalah. Dia merasa ini makam ahli tasawuf. Makam tasawuf ni dipanggil makam seorang murid, dipanggil murid. Bukan murid ni kita ni murid lah kan. Tapi murid-murid ni orang berkehendak pada Allah Ta'ala ni. Makam murid. Dan dia rasakan orang yang al-arifin billah, dia panggil al-arifin billah. Orang yang sangat-sangat teringat, kenal siapakah dia dan siapakah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapakah? Macam mana hari ni orang boleh berbicara soal sayangkan mak apa. Bila sayang yang teramat-amat ni, bila masuk sampai waktu dia kata, moga-moga aku jumpa pula lah mak pak aku nanti di sana. Mudah-mudahan jumpa aku di sana. Dalam satu riwayat, mak pak kita ni nak jumpa boleh. Dalam kubur, dalam barzah tu kita boleh kenal. Kita boleh jumpa boleh. Dia ada satu section yang dikehendaki Allah. Yang disebut dalam satu riwayat, bagaimana lepas mana kita masuk ke kuburan, kemudian kita akan lalui proses berhisab. Didatangkan amal kita nanti. Muka elok ke muka tak elok ke. Okay? Bila muka elok, kemudian akan diperhitungkan kita dengan persoalan-persoalan muka nakir. Lepas soalan-soalan apa semua ada, yang boleh jawab selesai, yang tak boleh jawab dipukul. Lepas pada proses fasa-fasa tu, kita akan ada, roh kita ni akan dihimpunkan satu tempat. Saya tak ingat apa yang saya sebut sebelum ni, apa nama tempat tu. Maka di situ roh ni akan dipertemukan. Maka tempat pertemuan tu mengikut tempat yang hasanat dengan sayyiat. Hasanat ini boleh jadi kita akan jumpa dengan orang yang kita kendaki. Rezekinya, oh ni apa aku 47 orang. Ada ke apa? Ada, udah sampai. Udah. Betul. Tanya kamu, mana waris kamu seorang ni? Mana lagi? Entah, tak ada. Dia lagi awal mati. Maknanya tak ada sini, di sana lah. Itulah hakikatnya. Barzakh pun ada, dia punya alam macam demikian. Okay? Itu disebut dalam surah apa, nanti saya cuba tengok ayat apa yang ada, apa nama dia punya situasi dan juga kondisi itu. Jadi kita dah tahu sedemikian. Persoalannya bukan kita tak sabar nak pergi mana satu. Persoalannya apa persediaan kat arah tu. Itu je sebenarnya. Apa persediaan pergi kat arah itu. Ini yang Nabi kata, kenapa perlu tanya bila nak mati? Kenapa perlu minta nak mati? Apa persediaan nak ke sana tu? Itu yang lebih besar utamanya. Itulah persoalan mati dan persoalan akhir kiamat. Bukan harus ditanya apa tandanya, bagaimana keadaannya, bila waktunya, dah sampai ke tiba waktunya. Soal bila atau bagaimana dan juga macam mana, itu nombor dua. Yang utama, nanti betul-betul selamat ke kita, itu isu dia. Diriwayatkan bahawa malaikat maut datang menemui Khalilullah Ibrahim AS. Baik, ni Khalilullah siapa? Nabi Ibrahim. Untuk mencabut nyawanya. Lalu Nabi Ibrahim berkata, wahai malaikat maut, pernahkah kamu melihat seorang sahabat yang mahu mencabut nyawa sahabatnya sendiri? Ini bayangkan malaikat maut tanya kepada Nabi Ibrahim AS. Dengarkan kata-kata malaikat maut kembali menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala lalu berkata kepada malaikat, adakah kamu pernah melihat seseorang yang tidak gembira bertemu dengan sahabatnya? Setelah itu malaikat maut kembali menemui Ibrahim dan menyampaikan kata-kata Allah. Ibrahim lalu berkata, jika demikian maka cabutlah nyawaku saat ini juga. Itu dia. Ini yang berlaku pada Nabi Ibrahim AS. Kalau kita tengok apa berlaku pada Nabi Ibrahim, tak tumpah apa berlaku pada Nabi SAW. Nabi Ibrahim juga tak tumpah berlaku kepada Nabi SAW. Kalau Nabi Ibrahim, dalam proses mereka mau nak datang ni, jumpa dulu Nabi Ibrahim. Ini para Rasul, maqam para Rasul. Mereka tanya lagi, pernahkah kamu tengok seorang sahabat yang mahu cabut nyawanya sendiri? Malaikat maut ni disifatkan oleh para ulama
Kalau diterjemahkan, dizahirkan mukanya, semua orang tak malaikat. Segerun-gerun orang, segerun-gerun makhluk yang boleh dipertontonkan hari ni macam apa? Kita tengok binatang buas, rimau je tu. Rimau ni makan orang. Boleh kokok orang. Kalau lah kita hari ni pergi datang tempat yang memang orang main rimau, orang yang lain tu tak kenal dia ni rimau jinak je tu. Apa first impression orang ada rimau tu? Lari dulu. Rimau tu binatang yang kita takut. Apa-apa yang dekat-dekat baru faham. Dia main orang rimau ni. Tapi first impression orang, rimau ni memang orang lari. Rimau ni memang orang lari. Bayang berlaku kan 3-4 hari lepas berlaku. Minggu lepas cerita rimau turun daripada Tanjung Hutan. Rimau jumpa sampai ke taman. Bayang kan? Ingatkan kucing. Rimau daripada ke taman orang di Tanjung Hutan, daripada kampung asli tu. Lama-lama turun. Lelah satu malam orang lalu depan rumah, tapi sebelum tu dah cerita dia jumpa tapak kan. Nak buang sampah, keluar mata rimau malam dia lain sikit bila disulurkan lampu terang. Dia tengok rimau ingat kucing. Tutup, bagi tahu dalam grup WhatsApp, rimau dalam taman ni. Saya tutup, orang telefon polis, tolong kacau, tolong bagi tahu laluan, suruh masuk rumah, jangan diperambat budak tu dengar tapak kaki itu dah lebur dah 2 minggu tak keluar dah main. Budak tu suara tak ada dah, sunyi sepi, ingat macam PKP balik ke baru tu. Lepas satu malam tu dia nampak rimau tu, panggil perhilitan, panggil polis kacau laluan. Tapi yang peliknya rimau tu, dia pusing-pusing je rumah orang. Kalau ekologinya rimau kan tengok orang ada keliling, tahu kau orang. Orang saya ada rumah 2 tingkat atas, tengok rakam di bawah rimau pusing dalam taman. Kita buka kat kebun dia depan rumah. Ceritanya pukul 4-5 pagi dia tembak orang pelali dan rimau tu pun pingsan. Okey. Ceritanya siang hari esok tu baru tahu. Rupanya rimau ni berumur tak sampai setahun. Tak sampai budak lagi. Gigi tak penuh lagi. Itu yang dia tak kenal musuh. Kalau ikut habis lah. Siapa yang kita-kita tu dia kejar lah. Rupanya mari perhilitan, ukur kaki ke apa, dia tengok. Ini umur tak sampai setahun. Mula sabarlah. Kita dalam rumah masing-masing tu update berita sampai 2-3 pagi. Apalah habar rimau tu dah kena belum. Dia tak takut orang apa semua. Keliling orang tengok daripada atas pun. Rimau kan macam kucing. Kalau boleh dia kejar sampai dapat. Rumah pokok-pokok. Apa-apanya rimau baru. Jadi nak cerita, nak balik cerita ni. Rimau ataupun sesuatu yang kita awal first impression tengok takut. Terus lihat balik pada tu baru tahu dia kecil lagi. Lepas ni risau pula lah. Esok tu tiba-tiba 2 kali gada tapak jumpa. Pak dia datang lah. Tapi ada di kampung asli atas tu, tonggang apa bagian semua. Belum lagi turun ke bawah. Baik. Malaikat mau jumpa Nabi Ibrahim AS. Pujuk habis lah. Nak kamu pernah tahu kalau kawan baik pergi cabut nyawa apa, cerita atas nama kawan baik tu, nak cabut nyawa sendiri. Tapi Nabi Ibrahim faham itu adalah malaikat maut, dan dia siapa-siapa pun ada dia punya gentarnya dan sebagainya. Walaupun dia Nabi SAW ataupun nama Ibrahim AS ni sendiri adalah seorang Rasul. Kemudian artinya Nabi Ibrahim AS bila bercakap persoalan itu, bagi tahu kepada malaikat maut, disuruh sifatkan macam mana seorang kawan nak tarik nyawa tak sanggup. Tak sanggup lah ceritanya. Itulah bahasa yang boleh sebut kepada Ibrahim, sebut ke malaikat. Pernah ke kamu tengok kawan sendiri cabut nyawa orang, pergi bunuh orang? Itulah sifatnya. Malaikat maut pun salah pergi kadar Allah Subhanahu Wa Taala beritahu. Kemudian Allah pun beritahu malaikat, kemudian tanya balik, adakah kamu pernah lihat seorang yang tidak gembira bertemu dengan sahabatnya? Twist ayat. Jika kita balik, turun beritahu balik Jibril mereka mau cakap kabur balik ke dia. Kabur dekat Ibrahim AS. Ada tak kamu tengok seorang tu tak gembira jumpa kawan baik dia?
Jadi nak faham balik daripada nak cabut nyawa tu, difahamkan macam mana nak jumpa kawan. Artinya sesuatu yang disukai. Daripada benda yang menggetarkan, jadi benda yang disukai. Bila mana malaikat maut turun jumpa Nabi Ibrahim, beritahu, ni Tuhan beritahu ni. Apa katanya? Kamu tahu tak perasaan bila mana kita nak jumpa sangat orang yang kita kasih ni? Pondok lah, cabut sekarang. Maka hakikatnya cabut nyawa tu ibarat macam jumpa kawan. Maka gitulah hakikatnya. Nabi Ibrahim ni Rasul pun rasa Allah orang mati. Maka begitulah berlaku kepada Nabi Muhammad SAW. Saat nak Nabi gering sakit tu kan, Nabi gering sakit. Mereka baru datang. Mereka baru kata, Allah nak tarik nyawa orang yang sangat dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala ni, yang sangat kasih ni. Bagi tahu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah Muhammad, aku nak tarik tapi sakit tarik ni. Apa kata Nabi SAW? Carilah secepat yang mungkin biar aku dapat rasa sikit pun jadilah. Dapat sikit je, tapi sakit ni. Yang nak narik ni pun sakit. Yang nak rasa ni pun kata tak apa, cepat je tarik. Kalau dah sampai masa, tariklah. Bayangkan sampai tahap itu. Malaikat maut dengan para rasul, interaksi dia sedemikian. Punyalah, itulah keadaan maut ini. Sehingga kalau kita hari ni bolehlah redha yang tinggi saatnya, bahawa mudah-mudahan Tuhan sampaikan kita perasaan demikian, rasa sampai waktu yang sepatutnya Tuhan nak tarik nyawa, anggaplah sebagai kita nak menghadap kekasih dan juga nak menghadap pencipta ni dalam keadaan yang tak sabar. Itulah yang dikendaki yang nombor 3 ni. Berasa ingin sangat jumpa Allah. Berasa waktu kita dah sampai, bagaimana amalan kita buat persiapan yang kukuh masa sihat. Mudah-mudahan masa nak mati tadi bukan kita risaukan, takut nak ngadap orang, takut kata, tapi tak sabar nak jumpa pencipta kita yang kita sangat kasihi. Mudah-mudahanlah kita doa sama. Itu perasaan yang patut ada seperti mana Ibrahim AS. Cabutlah nyawa cepat, cabut. Tak sabar nak jumpa ni. Begitulah. Maka malaikat maut pun proses ketika nak cabut nyawa Nabi SAW beritahu, kami tunggu kamu ni. Positif bagi pada Nabi SAW. Aku susah nak tarik ni sakit, tapi percayalah nanti kami tunggu dan sambut kehadiranmu wahai Rasulullah SAW. Maka dengan perasaan itu kan, bila sebut kembali kepada pencipta kita, maka Nabi SAW tarik dengan aman. Boleh pergi dengan aman. Abu Darda menyatakan bahawa kematian menimpa diri seseorang mukmin tujuannya adalah baik. Sebagian firman Allah Subhanahu Wa Taala, lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha nuzulan min 'indillah wa ma 'indallahi khairul lil abrar. Akan tetapi orang yang bertakwa kepada Tuhannya disediakan untuk mereka syurga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya sebagai tempat tinggal, yakni anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang ada di sisi Allah Taala adalah lebih baik bagi orang yang berbakti. Juga firman Allah Taala yang lain, wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithman wa lahum 'adzabun muhin. Dan jangan sesekali orang kafir itu menyangka bahawa kami membiarkan mereka hidup lama. Itu baik bagi mereka. Sesungguhnya kami membiarkan mereka hanyalah agar dosa mereka semakin bertambah di dunia, dan mereka mendapat azab yang menghinakan di akhirat kelak. Jadi apa dia punya tujuan hari ini? Allah Ta'ala jadikan kematian. Kalau tengok dalam ayat surah Ali Imran itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan anugerah. Allah dah reward siap-siap. Reward ni macam mana hari ni atas muka bumi ni lah. Apa yang kita nampak, tuan-tuan tengoklah bank, bila dia nak galakkan kita sambut baik produk dia di bank tu. Apa contohnya hari ni? Bank Islam tu contoh. Dia buat satu produk dia. Produk dia adalah Al-Awfar ke Afwar. Awfar ni, Al-Awfar. Dalam bentuk satu tabungan di di fixed deposit, duit dalam tabung, bukan tabung simpanan, dia bank semasa, akaun semasa, bukan akaun simpanan. Letak minimum RM1,000 atau maksimum tanpa limit.
Kemudian dia kata setiap tahun dengan 1000 ni tak payah bawa keluar, kita ada cabutan. Boleh kereta, boleh itu. Baik, ini contoh bagaimana seseorang nak berikan satu galakan. Jadi Allah SWT juga memberi galakan kepada kita hari ini, untuk bersama dengan dia, untuk jamin kesempurnaan hidup dunia akhirat ni. Khususnya lagi Allah kata, kalau kamu betul-betul takwanya tinggi dulu atas hukum bumi ni, kat akhirat nanti aku sediakan, apa maksud dia? Aku sediakan apa dia? Jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Sungai-sungai mengalir. Mereka akan kekal sebagai tempat tinggal. Dan Allah sebut lagi, apa yang ada di sisi Allah tu lebih baik. Baik cerita bank tadi tu. Kita nak bagi, bank ni nak bagi supaya orang terasa terpanggil untuk bersama dengan produk mereka, bersama dengan mereka. Nak suruh simpan duit, simpan akaun simpanan, tak ada duit tentu. Tapi dengan tawaran-tawaran yang dia membuat ni, kereta dapat, duit dapat, apa semua. Tak ada duit pun kumpul. Kena cabut tu dapat nama kita naik sesekali. Jadi cara tak langsung, marketing yang digunakan itu menyebabkan kita ada rasa kebersamaan dengan mereka. Itu di dunia cerdiknya, dengan cara menawarkan tawaran yang mengiurkan. Mengiurkan. Jadi kita pun cepat-cepat, tak pernah menyimpan duit sendiri, tak simpan tiba dengan produk tersebut tagnya kereta yang kawan tawar tu. Okey, tawar satu proton, keretanya satu je, cabutannya berapa banyak orang cabut. Tapi sebabkan tawaran tu limited pun, tapi tawaran yang mengiurkan, buat ikut je orang masuk je. So. Kod rezeki. Yang tu dunia kod rezeki. Yang ni confirm. Akhirat confirm. Dapat. Maka ini hakikatnya. Benda yang tak confirm pun kita pergi grab dah, pergi dapat, masukkan dah. Apatah lagi akhirat. Jadi sebab tu ni jaminan Tuhan bagi tahu. Bila mati kita, maka kita sudah ada tujuan nak mendapatkan apa yang dikehendaki bila kembali kepada Allah Ta'ala. Maka tinggal lagi apakah kita rasa layak atau tidak. Ini kadang-kadang teringin. Saat bagi orang bagi penyampaian hadiah, awak teringin nak kereta ni, tapi kamu masuk ke tak? Tak ada. Awak tak nyimpan, tapi awak teringin nak naik. Apa kata orang? Kamu gila. Pergi. Itulah hakikatnya kita bagaimana. Nak syurga ke tak? Tak. Tapi rahmat Tuhan buat. Rahmat Tuhan buat. Tengok cerita sebaliknya. Ayat yang berikutnya nanti. Bagi tahu pula kepada orang yang kafir pula. Orang kafir yang sangkaan kita, awak tak lama hidup, dema yang lama. Dema pula lama dengan jauh daripada Tuhannya, dengan tak syukuri nikmatnya, tapi dilimpahkan macam-macam kurniaan. Boleh itu, boleh ini. Tapi kena faham, Tuhan sebut, innama numli lahum liyazdadu ithma. Tuhan bagi kat dema tu memang saja dia bagi agar dema ni tambah dosanya. Biar sedar diri, biar sedar bahawa apa yang dikurniakan itu hanya untuk menambahkan kesilapan mereka. Kalau mereka diberi peluang hidup lebih dan datang hidayah penghujungnya, mudah-mudahan itu kerja Tuhan juga boleh. Tapi hakikatnya pada kacamata kita hari ni, dia dapat tu supaya mudah-mudahan dia cepat sedar lah, sebab Tuhan tengah uji dia tu, supaya dia tu terus rasa serus bergelumang di dalam dosa. Gitu. Jadi wal'iyazbillah lah kita tergolong di kalangan mereka ini. Penghujung usia kita kufur dan sebagainya. Na'udzubillah. Sedangkan kita hari ni atas muka bumi pun nak cerita tentang hakikatnya. Contohlah akhirat kelak dalam hadis, satu hadis Bukhari, disebut juga dalam hadis riwayat Muslim tentang bagaimana nanti kita ni, bila mana perhitungan hisab kita menentukan kita ni masuk syurga, masuk neraka. Persentage kita secara keseluruhan dapat 51 dan ke atas rezeki kita syurga. Markah lulus 51. Contoh, masuklah kita syurga. Persentage kita 49% tak melayakkan neraka. Tapi ada satu persentage 50-50. Syurga tak, neraka tak? Duduk mana? A'raf. Duduk tengah-tengah. A'raf, kan ada nama surah A'raf. A'raf macam mana kenal? Arafah. Arafah tak boleh sama pergi Mekah. Apa yang difaham dengan Arafah? Padang Arafah tu ada satu.
Jabal Rahmah tempat tinggi kan. Jadi A'raf ni tempat tinggi, yang mana kalau masa proses perhitungan di akhirat kelak, dia ada syurga neraka. Kalau persen dia 50-50, duduk tengah. Okay, baik. Dalam situasi tengah-tengah tak tahu masuk syurga masuk neraka, ada yang dah masuk syurga, Alhamdulillah. Ada yang dalam neraka, Allah SWT. Tapi dengan rahmat Allah yang luas ni, sebab pernah buat kebajikan kan, cuma persentasnya tak melayakkan dia masuk total. 50, ni 49, memang gagal. Kalau ikut kena celum dah dalam neraka. Bahkan sebahagian yang ada di bilangan kita ni, dia dah dicelum dah sebahagiannya kaki. Ada sebahagiannya dah dicelum hat apa nama? Hat pinggang. Ada juga dicelum dengan bahagian sampai ke tengkuk. Sebahagian lagi dah dicelum sampai ke bawah. Neraka yang membakar. Akhirnya nanti ada sebahagian manusia yang ada. Ini dipanggil sahabat ataupun rakan kait dan rapat. Untuk kawan, kesimpulan cerita ni saya nak beritahu, cari kawan yang elok. Sebab ada peluang syafaat. Seorang kawan kita yang ada Allah Ta'ala kurniakan kelebihan di syurga, diberi peluang untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala beritahu, tolong di kalangan kaum ni cari siapa yang kamu kenali di dalam A'raf maupun di dalam neraka. Pergi kita tengok siapa yang kamu kenal. Maka kita ini alhamdulillah, kalau tak buat pasal dengan orang suka kita, inilah peluang yang kita tagih sangat-sangat. Orang itu suka pada kita, kita pun suka pada dia. Oh, tu yang dah celum kaki tu aku kenal. Celum kaki tu. Maka kata Allah SWT, tarik keluarkan dia. Tarik keluarkan dia. Ini disebut dalam hadis yang sahih. Kawan tadi datang, boleh selamatkan satu nyawa. Tariklah seorang tu. Kalau Al-A'raf dah kedudukan kita tak tahu neraka, syurga kita masa tu. Sedangkan rahmat Tuhan ni, kita yang beriman ni dah celum dah pun, boleh tarik juga oleh seorang yang mengasihi saudaranya yang lain. Ini nilai seorang yang bersaudara ni. Tuhan tekan sangat soal persaudaraan ni. Sampai syafaat tu tetap diberikan. Jika Nabi SAW setiap section di dalam proses hitungan gitu, daripada mahsyar, alam mahsyar, daripada sirat, daripada timbangan, tu Nabi punya kerja, betul tak? Dia akan syafaat kita, bantu kita habis-habisan. Itu Nabi punya kerja. Tapi jangan kita lupa juga, ada juga yang dikira dengan sahabat. Sahabat juga akan diberikan peluang untuk menilai siapakah kawan-kawannya yang lain sebagainya, untuk dibuat proses perhitungan. Kata Allah, ukhruj, keluar, tarik dia, tarik, masuk. Oh, bayangkan masa tu sebesar-besar kenikmatan yang masa tu sepatutnya kita dah diletakkan proses perhitungan kita di neraka oleh Hizbillah. Maka ini yang dikatakan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun kalau orang yang betul-betul jauh daripada rahmat Allah Ta'ala, neraka dia. Bahkan walahum adzabun muhin, azab yang akan dihinakan atas dia di akhirat. Wal'iyazzubillah. Ya. Hayyan bin Al-Aswad menyatakan bahawa kematian adalah jambatan yang boleh menghubungkan dua orang kekasih. Itu yang kita sebut tadi tu. Hayyan Al-Aswad, yang saya sebut tadi tu, pengisahan bagaimana ada satu section yang ada di dalam barzakh nanti, iaitu perhimpunan roh-roh yang baik dan perhimpunan roh-roh yang jahat. Mudah-mudahan rezeki kita jumpa wari-wari kita di situ. Tapi yang pastinya kalau kita hendak yang berkualiti, yang baik dan sebagainya. Sebagai contoh, macam mana nak bagi reflect antara orang yang dah mati, orang yang hidup. Orang yang dah mati, kita panjatkan doa, panjangkan, sebab kalau dah mati seseorang anak Adam tu, masih boleh deliver pahala yang dapat bagi yang hidup ni, dengan sedekahnya, dengan amal solehnya, dengan doanya. So mudah-mudahan kalau kita, Allah beri pilihan untuk berbuat kebajikan atas bumi ni, orang yang dah mati tu di kalangan saudara mara kita, mak apa kita sayang, turunkan je kerja buat amalan kita tu. Mudah-mudahan di sana mungkin perhitungannya negatif, tidak baik, dengan sebanyak supply kita, kebajikan yang bagi, akhirnya dia dihimpunkan kepada roh-roh yang baik. Mudah-mudahan tu mati kita, Allah dia beritahu, aku tinggalkan generasi yang baik ini, aku boleh jumpa kamu, hari tu aku di sana. Itu semua kerja-kerja yang kita bagi imajinasi yang mudah-mudahan Allah Ta'ala himpunkan sedemikian. Walaupun bukan seperti mana yang kita faham, benda-benda itu adalah benda gaib, tapi hakikatnya begitulah bayangannya. Bukan suruh bayang betul.
Kalau dalam syurga pun Tuhan sebut jannatin tajri min tahtiha al-anhar, sungai mengalir. Dalam syurga kita pun bayang sungai Perak dengan moknya kalau musim hujan lagi banjir. Itu kita bayang kita, sungai-sungai kita. Tapi hakikat definisi yang ada pada perhitungan sungai tu, atau apa yang ada air, buah-buahan yang tak berbiji, bidadari, itu sesuatu yang tidak boleh diimajinasi dengan akal. Kerana definisinya malar ainun ra'at wala udhunun sami'at, sesuatu barang yang tidak boleh dibayangi dengan mata kepala dilihat, yang benda yang anda lihat, sesuatu yang tak pernah didengar oleh mata telinga kita. Itulah benda aib, benda gaib yang berlaku tu. Bukan aib, benda gaib yang berlaku tu. Jadi macam mana nak bayang? Tak boleh nak bayang. Tak boleh nak bayang. Nikmat yang penting, nikmat yang teramat-amat nikmat. Allahu Akbar. Kalau dahsyat pun, dahsyat yang amat dahsyat. Baca sikit sebelum kita berhenti. Boleh mahukan kematian kerana bimbang murtad? Itu isu lain pula ni. Isu yang berikutnya adalah, boleh ke tak kita nak mati ni kerana takut murtad? Minta Allah tengah elok ni, Allah tengah jadi orang ni, doa mati. Boleh ke tak? Nanti bila akhir zaman ni macam-macam ni, orang tertawa itu, buat ini, murtad aku. Boleh kita minta sedemikian? Allah SWT menceritakan kisah Nabi Yusuf AS dan Maryam dalam firman-Nya, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith fatiris samawati wal ardi anta waliyyi fi dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Tuhanku, sesungguhnya kamu telah menganugerahkanku sebahagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebahagian takwil mimpi. Ini Nabi Yusuf AS, semua kita maklum. Nabi Yusuf, Allah Ta'ala beri perbandaran kepada dia, jaga sebagai menteri wakaf atau menteri perbandaran, menteri apa yang kita ni, menteri ekonomi ataupun menteri perbandaran lah. Kita sebut gitu lah. Nabi Yusuf pernah sebut bahawa hari ni jumpa raja gitu-gitu. Kata Nabi Yusuf, inni hafizun alim. Aku ni orang yang paling ada integriti kuat, aku ni yang paling intelektual tinggi, nanti aku jadi menteri. Nabi Yusuf special case sikit dari menteri, lobby diri. Hari ni orang yang lobby tentu hala. Okay? Nabi Yusuf lobby. Sebab apa? Masa tu dia merasakan bahawa dia perlu ambil tampuk ni. Allah Ta'ala beri bayangan kepada dia. Itu dia katakan, kamu telah menganugerahkan kepadaku sebahagian kerajaan, aku dapat dah, dan telah mengajarkanku sebahagian takwil mimpi, cerita dalam penjara tu kan. Ya Tuhan pencipta langit, pencipta bumi, kamulah pelindungku di dunia akhirat, wafatkanlah aku. Itu dia point dekat situ. Tawaffani musliman, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam, wa alhiqni bis salihin, kabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Cita-cita kita hari ini boleh, tapi cita-cita kita hari ini nak mati tu mati dalam Islam, bukan bersegera dalam mati selepas mana kita dah tak redha, tak mampu tanggung. Tidak. Kalau kira tak tanggung, kalau kira tak tertanggung tu Yusuf AS, ya Allah, dia punya ujian lagi perit. Perit sebesar kanak-kanak lagi kecil pada opini, adik-beradik cari pasal, buang je dalam perigi. So, udah besar-besar ni dia buang pula, apa je sama amat sedih. Kemudian dijual pula orang. Bayangkan, udah dia besar pula, dia penjaranya orang. Oh ya Allah, kalau kira nak mati, minta mati cepat tu, besok minta lawan dah kan. Sampai tahap itu. Tapi wafatkanlah aku dalam keadaan Islam, gabungkanlah aku dengan orang-orang soleh. Tapi yang dimintanya adalah mati dalam keadaan Islam. Okey. Dan tawaffani itu dengan maksud bukannya wafatkan segera aku ni, tapi bercita-cita mati dalam keadaan yang baik. Lagi lain, boleh ke tak mati sebab nak takut murtad, takut jauh kepada Allah Ta'ala, minta fa'aja'ahal makhadu ila jid'in nakhlati qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Maka rasa sakit akan melahirkan. Anak memaksa dia bersandar pada pangkal pohon kurma. Kalau tadi ni cerita Nabi Yusuf, ni cerita Maryam pula. Maryam Allah Ta'ala beri kelebihan, tak kahwin tak kahwin tidak apa, akhirnya Allah Ta'ala berikan Isa AS.
maka rasa sakit akan melahirkan anak ni memaksa dia bersandar pada pangkal pohon kurma. Maryam ni berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi sesuatu yang tidak bererti lagi diucapkan. Dia tidak bererti lagi dilupakan. Ni tengok, ini antara yang pernah dilafazkan oleh Maryam. Perik perik mati sebab nak melahirkan Isa alaihissalam, Isa al-Masih. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, la taqumu sa'atu hatta yamurra ar-rajulu biqabri ar-rajul fayaqulu ya laitani kuntu makanaka. Tu dia, ni Nabi bagi tunjuk antara perkara yang berlaku. Tidak akan berlaku hari kiamat sehingga ada orang yang lalu di kubur orang lain, dia kata, alangkah baiknya jika aku menempati tempatmu, ini kubur. Hari ni labung kita kau begitu tak? Rambat lagi pada kubur. So kalau lalu ikut kubur, apa lalu kubur ni? Takut takut. Kita bukan lagi fasa ni lah. Bahkan mungkin sebahagian kita yang mungkin rasa sayang dan kasih kepada Allah Ta'ala, Allah, bila lah aku nak masuk orang ni. Sekarang Allah masuk, awak bercakap ni pun kau dapat lari tanda awak masuk. Biarlah melalui malam tu cepat je tekan tempat lain minyak, okey, sampai kat tanah wakaf kau main lagi wujudnya. Punya takut tentu kan. Maka bila berlaku saat ketika orang Allah Ta'ala aturkan seseorang yang ramai, alangkah baiknya jika aku menempati tempatmu. Tapi jika ada seorang seumpama sedemikian bukanlah salah, tapi itu antara cukup dah tu persiapan mental fizikal. Tidak ada pertentangan antara keterangan tersebut dengan ayat-ayat yang telah kami sampaikan sebelum ini. Maka menunjukkan hari dalam ayat surah Yusuf, Nabi Yusuf sendiri pernah minta dalam keadaan mati, tapi matinya dalam Islam. Nampak konsisten ayat itu normal macam kita hari ni. Ya Allah, matikan aku mati dalam keadaan muslimin dan sebagainya. Itu seperti kehendak Nabi Yusuf. Tapi tetap kali kadang-kadang sebagian kita pun ada juga seperti Maryam tu, teruji sakit sikit, Allah mati kalau aku, ya Allah tak lalu lah ni. Ada juga sedemikian. Bahkan ada juga sebahagian yang mungkin menunjukkan rasa, oh dah mati dah dari mana, aku bila pula sampai ni. Ada yang so tiga senario ni berlaku. Maka apa yang disebutkan oleh penulis tak ada pertentangan dari sudut keterangan-keterangan ini. Kerana nama je manusia, kita boleh berlaku dalam mana-mana itu. Mana-mana berlaku kita boleh sebut. Kita boleh berlaku mana-mana. Okey, Abu Qatadah memberi keterangan mengenai ayat tersebut. Okey, Abu Qatadah ni para ulama tafsir. Dia berkata, tak ada seorang pun yang mahukan kematian. Abu Qatadah, seorang ulama tafsir, cuma mensyarahkan 3 senario tadi tu. Dia kata tak ada seorang pun yang mahukan kematian, baik orang biasa maupun Nabi, kecuali Yusuf, kerana keinginannya berjumpa dengan Tuhan yang amat besar. Nabi Yusuf kata, matikanlah aku dalam keadaan muslim, kerana dia sangat-sangat kasih kepada Tuhan. Setelah dia mendapat nikmat serta kurnia yang melimpah daripada Allah. Sekarang itu tergambar dalam surah Yusuf ayat 101 di atas. Ayat tersebut menceritakan bahawa Yusuf amat ingin sekali berjumpa dengan Tuhannya. Dia tidak mahukan kematian, tetapi dia mahukan dimatikan dalam keadaan meluk Islam. Maksudnya dia mahu mati dalam keadaan Islam. Inilah pendapat yang dipilih oleh kebanyakan ahli tafsir. Adapun Maryam ni pula yang nak mati sangat ni, perik ni kan, sakit beranakkan Isa AS, tak sedia mental fizikal. Ada 2 pendapat. Maryam ni cara macam mana? Pertama, dia takut apabila orang buruk sangka serta memburuk-burukkannya hingga fitnah bagi diri dia. Maryam AS semua maklum, dia mana berkahwin. Maryam AS memang melahirkan Isa tanpa kahwinan. Itu semua kuasa Allah SWT. Maka dia takut orang kata dia macam-macam. Maka dia kata baik mati je lah, nak kena cabaran bakal yang dihadapi sekian. Kedua, agar kaumnya tidak menuduhnya melakukan pembohongan serta kemaksiatan zina yang boleh membawa malapetaka bagi kaum tersebut. Kedua, dia risaukan kaumnya ketika itu. Kaum dia itu meletakkan tuduhan kepada dia dengan pembohongan serta berlaku maksiat zina. Sebab dia terlampau takut perkara-perkara yang mengundang
apa nama rosaknya diri dia dan juga rosaknya kaum malapetaka Tuhan tersebut. Maka dia takut nanti dia dimusnahkan, kaum-kaum dia dimusnahkan. Itulah sedemikian. Sebab itulah minta mati sedemikian. Allah SWT berfirman mengenai pembohongan dan menimpa Aisyah. Innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum wa la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal its walladhi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun 'adzim. Ini pernah ada dalam riwayat, iaitu pembohongan yang berlaku kepada Aisyah. Apa Tuhan bagi? Orang yang bawa berita bohong tu adalah golongan kamu juga. Artinya Aisyah satu ketika dulu bila orang tuduh dia buat hubungan zina kononnya dengan Safwan bin Mu'attal, seorang sahabat lain dalam peristiwa Bani Mustalik, dia berkata Sayyidina Aisyah ada affair. Nabi pun stres nak mampui. Sayyidina Aisyah sendiri pun stres sampai demam sebulan. Maka ketika itu minta izin balik Umar Sayyidina Abu Bakar. Dia kata Nabi kata baliklah. Balik. Nabi pun tunggu. Sebut dari riwayat kurang lebih 6 bulan baru turun wahyu. Nabi sendiri tak tahu betul salah. Lepas turun sedemikian baru tahu itu adalah pembohongan yang dibawa oleh munafik. Kemudian janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan ia baik bagi kamu. Allah Ta'ala kata, jangan sangka benda tu boleh memburukkan kamu, tapi dia sebenarnya baik bagi kamu. Setiap orang yang daripada mereka akan dapat balasan daripada dosa yang dilakukan. Tuhan janji siapa yang bawa cerita ni nanti azab pedih. Dan barang siapa yang mengambil bahagian besar daripada dosa yang dilakukan, dia akan dapat azab yang besar pula. Bahkan sebahagian orang lain yang sebelah pecah 3 manusia ketika itu tak percaya langsung atas pagar, tapi mirip-mirip macam percaya. Yang ni memang pembawa berita palsu. Maka hakikatnya menurut apa yang berlaku kepada Maryam ini, Allah Subhanahu Wa Taala sebut hakikatnya Maryam dia sebenarnya minta mati dan takut apa yang dia akan tengok, kerosakan yang berlaku di hadapan mata dia, di kalangan umat dia, kaum dia sendiri akan takut benda-benda itu berlaku. Baik minta matilah. Itu antara yang berlaku pada Maryam. Wallahu alam. Situ dulu, insya-Allah nanti kita akan sambung lagi. Persoalan boleh ke tak nak minta mati kerana bimbang murtad. Dibawa dulu keterangan-keterangan Quran tentang isu ni. Wallahu alam, tanda situ, nanti kita sambung muka surat 20. Ada soalan tanya apa-apa berkaitan pembincangan kita atau apa-apalah yang tahu? Silakan. Jadi kalau kita hari ini belajar, sampai setakat ni dah belajar dalam mazhab Al-Imam Al-Qurtubi, bahkan kita dalam mazhab Syafi'i ni, sebenarnya secara asasnya minta mati ni hukumnya makruh, ya. Wa yukrahu tamannal mauta. Kita makruh minta mengharapkan mati, doa supaya mati. Bahkan minta orang lain doa minta matikan orang. Kita pun sendiri disebabkan takut miskin, takut apa, minta mati awal. Tu hukumnya makruh, tak disukai oleh Allah SWT. Walaupun apa yang berlaku tadi tu bukan sebabnya tadi tak nak tempuh, tapi terkadang memikirkan takut, macam sifat Maryam tadi lah kan. Ini kadang-kadang berlaku atas individu, okey. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma 'allimna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah, kamu mau tahu?